Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam channel Cikgu Hasnul. Kali ini kita akan sambung ke bahagian yang keempat bagi mata pelajaran Matematik tingkatan 5, bab 7, sukatan serakan data terkumpul. Kali ini kita akan membincangkan tentang perbandingan antara set data terkumpul. Untuk standard kandungan 7.2, sukatan serakan. Standard pembelajaran 7.2.3, membanding dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan. Seperti yang kita telah pelajari dahulu dalam contoh bagi sukatan serakan data tak terkumpul, apabila kita menyusun data secara tertib menaik, kita akan memperoleh nilai min dan kita akan dapati ada nilai-nilai yang berada di bawah nilai min dan berada di atas nilai min. Jadi nilai-nilai tersebut ataupun data-data tersebut adalah tersisih daripada min. Jadi semasa kita mempelajari sukatan kecenderungan memusat, yang pertama kita telah mempelajari tentang min iaitu purata keseluruhan data dan ia dipilih apabila tiada nilai ekstrim dalam set data tersebut. Kemudian kita telah mempelajari tentang median iaitu nilai data di tengah apabila data-data tersebut disusun secara tertib menaik ataupun menurun. Ia dipilih apabila wujud nilai ekstrim, sama ada nilai ekstrim tersebut pada nilai minimum ataupun nilai maksimum. Seterusnya, mode iaitu nilai data paling kerap berulang. Jadi dalam contoh yang ini kita dapati terdapat 3 nilai iaitu data yang ke-8, ke-9 dan ke-10 berulang sebanyak 3 kali. Jadi ia mempunyai kekerapan yang paling tinggi, maka kita akan memilih sukatan ini untuk mengukur kekerapan yang tertinggi. Seterusnya, kita telah mempelajari tentang sukatan serakan. Untuk sukatan serakan yang pertama kita pelajari ialah julat, di mana julat ialah beza data terbesar dengan data yang terkecil. Ia tidak sesuai jika wujud nilai ekstrim. Maksudnya ia tidak menggambarkan set data tersebut apabila wujud nilai minimum atau maksimum yang terlalu jauh daripada nilai-nilai data yang lain. Kemudian kita telah mempelajari julat antara kuartil di mana ia mengambil kira 50% daripada keseluruhan data, iaitu kuartil yang ketiga ditolak dengan kuartil yang pertama. Ia dipilih apabila wujud nilai ekstrim. Jadi untuk mengukur serakan suatu set data tersebut, jika terdapat nilai ekstrim ataupun nilai yang terlalu kecil ataupun terlalu besar, jauh daripada nilai-nilai data pada set tersebut, maka kita akan memilih julat antara kuartil. Dan seterusnya ialah variance dan sisian piawai. Ia adalah purata data tersisih daripada min dan ia mengambil kira keseluruhan data. Dan kebiasaannya kita menggunakan nilai variance dan sisian piawai untuk mengukur tahap konsisten data tersebut. Sejauh mana data-data yang berada dalam set data tersebut tersisih daripada nilai minnya. Setelah kita mempelajari semua sukatan kecenderungan memusat dan sukatan serakan ini, maka kita boleh membuat perbandingan dan mentafsir data dengan lebih baik. Kita lihat dulu contoh 7. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan jangka hayat dalam tahun bagi bateri jenama X dan jenama Y. Data ini menunjukkan bilangan bateri bagi jenama X yang mampu bertahan dalam tempoh-tempoh yang telah ditetapkan mengikut julat pada selang kelas tersebut. Sebagai contoh, untuk jangka hayat dalam tahun antara 1 hingga 1.9 tahun, bagi jenama X terdapat 10 data, manakala untuk bateri jenama Y terdapat 21 data. Dengan menggunakan sukatan yang sesuai, tentukan jenama bateri yang lebih tahan lama dan lebih baik. Oleh kerana terdapat dua perkara di sini iaitu tahan lebih lama, maka kita memerlukan satu nilai min yang lebih tinggi antara kedua-dua jenama bateri tersebut. Dan yang kedua, untuk persoalan yang mana lebih baik, kita perlukan satu jenama bateri yang mempunyai kualiti yang tinggi di mana ia adalah konsisten. Konsisten di sini merujuk kepada sisian piawai yang rendah. Maksudnya jangka hayat bagi bateri tersebut adalah lebih kurang sama di antara satu sama lain. Jadi strategi pertama kita ialah menambahkan baris baharu pada jadual kekerapan, iaitu baris bagi titik tengah. Untuk kali ini saya cuma akan menambahkan baris sahaja. Kita tak perlu menukarkan kepada bentuk laju. Yang kedua, kita akan menghitung min bagi setiap jenama, iaitu X bar. Dan yang ketiga, kita akan menghitung hasil tambah bagi Fx kuasa 2 bagi setiap jenama untuk pengiraan sisian piawai bagi setiap jenama tersebut. Jadi kita lihat dahulu, kita akan tambahkan satu lagi baris iaitu titik tengah. Jadi kita telah mempelajari bagaimana untuk menghitung titik tengah daripada selang kelas yang diberi, iaitu had bawah ditambah dengan had atas dan dibahagi dengan 2. Seterusnya kita akan menghitung min bagi setiap jenama dan rumus untuk min iaitu hasil tambah
tambah bagi fx iaitu kekerapan didarabkan dengan titik tengah dan dibahagi dengan hasil tambah bagi kekerapan. Jadi untuk min bagi bateri jenama X, kita akan tambahkan dahulu hasil darab bagi kekerapan dan titik tengahnya iaitu 4 darab dengan 0.45, kemudian ditambah dengan 10 darab 1.45, tambah 17 darab 2.45, tambah 20 darab 3.45 dan 9 darab 4.45. Kemudian dibahagikan dengan jumlah kekerapannya iaitu 4 tambah 10 tambah 17 tambah 20 tambah 9, maka kita akan memperoleh min ialah 2.783 tahun. Kemudian untuk min bagi bateri jenama Y, dengan proses yang sama, kita akan darabkan kekerapan dengan titik tengahnya dan dibahagikan dengan jumlah kekerapannya, maka kita akan memperoleh min bagi bateri jenama Y ialah 2.100 tahun. Apabila kita lihat di sini, jangka hayat bagi bateri jenama X adalah lebih lama berbanding jenama Y, iaitu untuk jenama X, minnya ialah 2.783 tahun dan kita lihat di sini untuk jenama Y, minnya ialah 2.1 tahun. Jadi jenama X tahan lebih lama. Langkah seterusnya, kita akan menghitung hasil tambah bagi fx kuasa 2 bagi setiap jenama. Jadi untuk jenama X, hasil tambah bagi fx kuasa 2 ialah 4 didarab dengan titik tengah di kuasa 2 iaitu 0.45 kuasa 2. Dan kita tambahkan terus kesemuanya dan kita akan memperoleh jumlahnya ialah 540.15. Bagi jenama Y pula, dengan proses yang sama, kita akan memperoleh hasil tambah bagi hasil darab fx kuasa 2 tersebut ialah 350.7846. Kemudian kita akan menghitung sisian piawai bagi setiap jenama dengan menggunakan rumus yang kita telah pelajari pada bahagian yang lepas, iaitu punca kuasa 2 bagi hasil tambah fx kuasa 2 dibahagi dengan hasil tambah bagi kekerapan f ditolak dengan min kuasa 2. Kita telah menghitung min tadi untuk langkah yang pertama dan yang kedua tadi. Seterusnya, kita akan hitung sisian piawai bagi jenama X, di mana sisian piawai ialah punca kuasa 2 bagi 540.15 dibahagi dengan 60, iaitu jumlah bagi kekerapan tadi, ditolak dengan 2.783 kuasa 2, min kuasa 2. Maka kita akan dapat sisian piawainya ialah 1.121 tahun. Ini bermaksud, bagi bateri jenama X, ia tersisih secara piawai sebanyak 1.12 tahun daripada minnya tadi, iaitu 2.78. Manakala untuk jenama Y, sisian piawainya ialah punca kuasa 2 bagi 350.7846 dibahagi dengan 60, kemudian ditolak dengan min iaitu 2.100 kuasa 2. Maka kita akan memperoleh sisian piawai 1.1985 tahun. Jika kita lihat perbandingan di sini, kita dapati sisian piawai bagi jenama X adalah lebih rendah berbanding jenama Y. Maka kita lihat di sini ia adalah lebih konsisten dan kualitinya lebih terjamin kerana proses penghasilannya adalah lebih terkawal. Jadi kesimpulannya, bateri jenama X adalah lebih baik berbanding bateri jenama Y kerana ia mempunyai ketahanan yang lebih lama, iaitu jangka hayatnya tadi secara purata ataupun minnya ialah 2.783 dan mempunyai kualiti yang lebih konsisten di mana ia mempunyai sisian yang lebih kecil. Seterusnya, standard pembelajaran yang terakhir iaitu 7.2.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan bagi data terkumpul. Kita lihat contoh 8. Contoh 8 ini adalah olahan daripada soalan SPM ulangan bagi tahun 2019 dan ia juga adalah mirip bagi contoh soalan 13 dalam muka surat 217 buku teks Matematik Tingkatan 5. Raja di sebelah ialah ogif yang menunjukkan markah sekumpulan 40 orang murid dalam suatu ujian. Jadi kita lihat di sebelah, kita dapati terdapat satu ogif yang telah diplotkan dengan sempadan atas bagi paksi mengufuk dan kekerapan longgokan bagi paksi mencancang. Soalan A, berdasarkan raja tersebut, bina sebuah jadual kekerapan. Seterusnya, hitung min markah bagi seorang murid. Soalan B, menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 2 orang murid pada paksi mencancang, lukis satu histogram bagi data tersebut. Seterusnya, nyatakan kelas mod. Soalan C, hitung sisian piawai bagi data tersebut. Seterusnya, berikan komen tentang prestasi keseluruhan sekumpulan murid tersebut. Jadi untuk langkah yang pertama, bagi menjawab soalan A, kita perlu bina dahulu jadual kekerapan. Untuk membina jadual kekerapan, kita hanya perlu mengenal pasti apakah kekerapan longgokan yang telah diplotkan pada graf tersebut. Jadi untuk itu kita lihat kekerapan longgokan
bagi setiap data telah ditunjukkan pada OGIF tersebut. Untuk data yang pertama kita lihat bermula dari 0, kemudian data yang kedua ialah 2, kekerapan lengkukan yang ketiga ialah 6, 13, 26, 42, 46 dan akhir sekali ialah 48. Dan kita perlu pastikan bahawa kekerapan lengkukan yang terakhir ini adalah sama dengan jumlah kekerapan. Kemudian kita akan bina jadual kekerapan tersebut. Berdasarkan maklumat yang kita ada ialah kita mempunyai sempadan atas dan kekerapan lengkukan. Kemudian kita perlu tambahkan lagi beberapa lajur, iaitu lajur markah untuk selang kelas, lajur sempadan bawah dan seterusnya lajur kekerapan dan akhir sekali ialah lajur titik tengah. Tujuan dia adalah untuk menghitung nilai min. Begitu juga dengan soalan yang bahagian C, iaitu untuk menghitung sisian piawai. Jadi kita perlukan titik tengah. Seterusnya kita akan lengkapkan sempadan bawah. Jadi bila kita lihat di sini, perkaitan antara sempadan atas dan sempadan bawah bagi kelas yang bersebelahan ataupun kelas yang pertama dengan kelas yang kedua, kita lihat di sini, nilai sempadan atasnya adalah sama. Jadi kita akan gunakan corak tersebut untuk melengkapkan jadual sempadan bawah yang seterusnya. Kemudian daripada sempadan bawah dan sempadan atas, kita boleh mengenal pasti selang kelas bagi setiap kelas tersebut. Jadi berdasarkan sempadan bawah dan sempadan atas, kita dapati untuk sempadan bawah 59.5, jadi had bawahnya ialah 60 dan untuk sempadan atas 64.5, had atas bagi kelas tersebut ialah 64. Jadi dengan menggunakan corak yang kita telah pelajari sebelum ini, dan kita dapati saiz kelas ini adalah 5 dengan saiz kelas gandaan 5 ataupun gandaan 10, lebih mudah untuk kita melengkapkan jadual kekerapan selang kelas ini. Bagaimana untuk menghitung kekerapan bagi setiap kelas? Untuk kelas yang pertama, kekerapan bagi kelas tersebut adalah sama dengan kekerapan lengkukannya, iaitu sifar. Untuk kelas yang kedua, kita akan tolakkan kekerapan lengkukan kelas yang kedua dengan kekerapan lengkukan kelas yang sebelumnya, iaitu 2 tolak sifar, maka kita akan memperoleh kekerapan bagi kelas tersebut ialah 2. Begitu juga dengan kelas yang seterusnya, kita akan tolakkan kekerapan lengkukan bagi kelas tersebut, iaitu 6, ditolak dengan kekerapan lengkukan sebelum kelas tersebut, iaitu 2, maka kita akan memperoleh 4. Dan kita akan ulang proses yang sama sehinggalah kelas yang terakhir, iaitu 48 ditolak dengan 46, maka kita akan dapat kekerapan bagi kelas tersebut ialah 2. Kita perlu semak sekali lagi dengan menjumlahkan semua kekerapan bagi setiap kelas dan pastikan jumlahnya ialah 48. Kemudian kita akan mengenal pasti titik tengah, iaitu kita tambahkan had bawah dan had atas dan dibahagi dengan 2, maka kita akan memperoleh titik tengah bagi setiap kelas tersebut. Seterusnya kita akan menghitung min. Jadi untuk menghitung min, kita akan gunakan rumus min, iaitu hasil tambah bagi fx, iaitu kekerapan didarabkan dengan titik tengah. Jadi kekerapan iaitu kita akan gunakan kekerapan dengan nilai yang bukan sifar. Jadi kita memula dengan kelas yang kedua. Kita abaikan kelas yang pertama ni sebab sifar didarabkan dengan titik tengah adalah sifar juga. Jadi kita bermula dengan kelas yang kedua di sini. Jadi iaitu 2 darab dengan 67 ditambah dengan 4 darab 72 tambah 7 darab 77 dan seterusnya sehingga kelas yang terakhir 2 darab 97. Dibahagi dengan jumlah kekerapan, iaitu 2 tambah 4 tambah 7 tambah 13 tambah 16 tambah 4 tambah 2, iaitu 3981 dibahagi dengan 48, maka kita akan memperoleh min ialah 82.94 markah. Jadi kedudukan min dalam jadual kekerapan ini adalah pada kelas yang kelima. Jadi kita lihat di sini 82.94 berada dalam julat 80 hingga 84 markah. Untuk soalan B, kita akan melukis histogram dan menyatakan kelas mode. Untuk melukis histogram, kita perlukan sempadan bawah dan sempadan atas dan juga kekerapan. Jadi untuk kelas yang pertama ni, kita abaikan kerana kekerapannya adalah sifar. Biasanya sebelum ni kita mewujudkan satu kelas sebelum kelas yang pertama untuk mewujudkan kekerapan sifar bagi kelas tersebut. Kebiasaannya kita gunakan kekerapan sifar ni untuk melukis poligon kekerapan ataupun melukis OGIF. Seterusnya kita lihat bagaimana melukis histogram. Pertama sekali kita perlu pastikan bahawa pada paksi mengufuk kita perlukan sempadan bawah dan sempadan atas bagi kelas-kelas tersebut. Dan bagi paksi mencancang kita perlukan kekerapan. Dengan skala yang telah diberikan tadi, iaitu 2 cm kepada 5 markah pada paksi mengufuk. Jadi kita lihat di sini apakah yang dimaksudkan dengan 5 markah. Sebenarnya jika kita cari beza antara sempadan atas dan sempadan bawah bagi suatu kelas, ia juga menghasilkan saiz kelas.
iaitu 5 markah. 69.5 tolak dengan 64.5, maka kita akan memperoleh 5 markah. Jadi skala 5 markah bagi 2 cm pada paksi mengufuk dan 2 murid bagi paksi mencancang untuk kekerapan. Seterusnya kita akan bina palang bersebelahan berdasarkan data-data yang sepadan bagi kekerapan dia. Contohnya untuk kelas yang pertama, kita anggap ini sebagai kelas yang pertama, kekerapannya ialah 2. Untuk kelas yang kedua, kekerapannya adalah 4, jadi ia setentang, dan seterusnya sehinggalah kekerapan yang terakhir iaitu kekerapan 2 bagi kelas yang terakhir. Jadi ini adalah histogram yang kita telah bina dengan melukis palang bersebelahan berdasarkan sempadan bawah dan sempadan atas. Untuk kelas mode, kita perlu kenal pasti apakah kelas dengan kekerapan yang paling tinggi. Jadi berdasarkan histogram yang kita telah lukis tadi, kita dapati kelas yang kelima adalah kelas yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi. Kita juga boleh kenal pasti kelas mode berdasarkan jadual kekerapan. Untuk kekerapan yang paling tinggi iaitu 16, maka selang kelasnya ialah 85 hingga 89. Jadi inilah yang dipanggil sebagai kelas mode. Seterusnya kita lihat bagi soalan C. Menghitung sisian piawai bagi data tersebut. Seterusnya, berikan komen tentang prestasi keseluruhan sekumpulan murid tersebut. Untuk menghitung sisian piawai, kita hanya memerlukan lajur kekerapan dan titik tengah. Berdasarkan rumus sisian piawai, kita perlukan hasil tambah bagi fx kuasa 2. Jadi kita hitung dulu nilai-nilai bagi fx kuasa 2 iaitu 2 darab 67 kuasa 2. Jadi di sini kalau kita lihat pada jadual kekerapan didarabkan dengan titik tengah kuasa 2. Ditambah dengan 4 darab 72 kuasa 2. Ditambah dengan 7 darab 77 kuasa 2 dan seterusnya sehingga yang terakhir 2 darab 97 kuasa 2. Dan jumlahnya ialah 332,407. Untuk menghitung sisian piawai dengan menggunakan rumus yang telah kita pelajari, hasil tambah bagi fx kuasa 2 iaitu 332,407 dibahagi dengan jumlah kekerapan iaitu 48 dan ditolak dengan min kuasa 2 dari soalan A tadi iaitu 82.94 kuasa 2. Maka kita akan memperoleh sisian piawai 6.790 markah. Berdasarkan sisian piawai yang boleh dikatakan agak kecil di sini iaitu 6.79 markah tersisih daripada min tadi iaitu 82.94, didapati tahap penguasaan pelajar dalam kumpulan murid tersebut adalah tidak terlalu jauh. Dengan min markah pelajar ialah 82.94 dan sisian piawai 6.790 markah menunjukkan prestasi keseluruhan murid tersebut adalah baik kerana markah mereka agak tinggi iaitu 82.94 dan mereka mempunyai tahap penguasaan yang tidak jauh berbeza iaitu secara purata mereka tersisih sebanyak 6.79 markah. Jadi kita telah selesai membincangkan tentang penyelesaian masalah bagi sukatan serakan data terkumpul. Jadi kita telah menghabiskan bahagian yang keempat sebagai bahagian yang terakhir dalam bab 7 sukatan serakan data terkumpul. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video lain yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Hasnul. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.